Pernahkah anda mendengar tentang Senoprak? Sebenarnya, Senoprak adalah pasukan yang unik dalam polis diraja Malaysia PDRM. Senoi membawa makna orang, manakala Prak pula bermaksud perang dalam bahasa Semai. Sejak awal penubuhan unit ini ditubuhkan, ianya diletakkan di bawah jabatan hal ehwal orang asli. Dan pemilihan anggota diambil 100% daripada suku kaum orang asli yang terdiri dari suku Temiar, Semelai, Temuan dan Semai. Sebagai permulaan unit ini ditubuhkan, ianya beroperasi pelatuan komander dan jurusemoyan yang terdiri daripada pegawai dan anggota sah British. Kemudiannya, kaki tangan jambatan hal ehwal orang asli yang terdiri daripada orang Melayu dan pelbagai suku orang asli ditawarkan jawatan dalam pasukan Senoprak. Oleh kerana kejayaan yang dicapai begitu baik dan memberangsangkan, sebelum Shah meninggalkan tanah Melayu, Shah telah menganugerahkan beri merun mereka kepada unit ini. Pasukan Senoprak kemudian diserahkan ke dalam jambatan KDNKA oleh Diraja Malaysia PDRM dan dikenali sebagai Batalion ke-19 PPH Senoprak. Batalion ke-19 PPH ini berpengkalan di Pengkalan Hulu yang mana dahulu dikenali dengan nama Keruh di Perak. Oleh kerana unit ini berjaya dalam menjalankan tugas dan perang sarah yang baik dan berkesan dalam memenangi hati dan pemikiran orang asli di kawasan pendalaman, maka Batalion kedua ditubuhkan. Batalion ini dikenali sebagai Batalion ke-20 PPH dan berbekalan di Bido Perak. Lambang pasukan elit ini adalah senjata yang biasa digunakan oleh orang asli di kawasan pendalaman. Bagi Batalion ke-19 PPH, bulu sumpit digunakan sebagai lambang batalion, manakala Batalion ke-20 PPH menggunakan beliung sebagai lambang batalion. Kedua-dua Batalion Senoprak ini telah diberikan kawasan operasi yang khas dikenali sebagai kawasan Op Bambu yang merangkumi pendalaman Perak dan Kelantan. Untuk makluman anda, anggota Senoprak ini adalah anggota dari skim tertutup. Ini bermakna mereka hanya boleh bertugas sama ada di Batalion ke-19 dan Batalion ke-20 atau menyertai Komando 69 PPH. Mereka tidak dibenarkan bertugas sebagai anggota tugas am di balai polis. Pasukan ini amat mahir dan berpengalaman dalam selok-belok peperangan di dalam hutan. Memang kemahiran mereka orang asli amat pakar kerana dilatih sejak dari kecil. Keupayaan mereka dalam mengesan dan menjejak Parti Komunis Malaya yang bergiat di hutan amat digeruni oleh musuh. Banyak treka 69 PPH yang berasal daripada Batalion Senoprak dan antara yang paling kerap disebut adalah SM Aput. Oleh kerana kebolehan mereka ini digeruni, pernah suatu ketika dahulu yang mana sekumpulan anggota Senoprak yang sedang bercuti di kampung mereka di kawasan pendalaman telah diculik oleh Parti Komunis Malaya. Ada juga yang berjaya melarikan diri dan kemudiannya meneruskan khidmat dengan unit ini. Namun selebihnya yang tidak berjaya melarikan diri tinggal di sana sehinggalah berlakunya peristiwa peletakan senjata oleh Parti Komunis Malaya sebelum dibenarkan kembali ke kampung halaman mereka. Banyak pengalaman dan pahit manis pasukan ini yang tidak diketahui umum. Kejayaan mereka seolah-olah dilupakan. Sebaik saja Parti Komunis Malaya menamatkan perjuangan bersenjata mereka untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara komunis, malahan beri merun kebanggaan mereka pernah juga ditarik balik oleh polis diraja Malaysia. Sedikit sebanyak menyebabkan mereka merasa terpinggir dan menyedihkan. Kepada mereka yang pernah berkhidmat dengan batalion ini, atas keprihatinan pemimpin negara, beri ini kemudiannya diserahkan kembali kepada kedua-dua batalion Senoprak. Batalion ke-19 PPH kini dikenali sebagai Batalion 3 PGA dan Batalion 20 PPH dikenali sebagai Batalion 18 PGA. Apa yang membanggakan, Senoprak juga digelar sebagai The Silent Killer oleh pihak CIA dan mereka pernah digunakan secara rahsia di Lost. Apabila Amerika Syarikat keluar dari Lost, mereka ini ditinggalkan begitu sahaja, mungkin dengan harapan bahawa rahsia ini akan terkubur di Lost. Namun siapa sangka, unit Senoprak berjaya kembali ke Malaysia sambil bertempur dengan elemen-elemen musuh di sepanjang jalan sewaktu ingin pulang ke Malaysia. Ramai juga yang kecundang dalam perjalanan balik. Peristiwa ini telah dibukukan dan bertajuk Dead White in the Dark, The Senoprak Malaysia Killer Elite. Taraf elit dan kehebatan kaum asli sebagai silent killer ini berjaya mendapat perhatian istimewa dari kerajaan, khususnya pihak polis, yang mana penyertaan dari kaum Senoi yang memohon masuk polis diraja Malaysia tidak perlu menjalani latihan asas 9 bulan di Pulapul. Mereka dibenarkan terus diserap ke unit Senoprak. Proses pengambilan yang unik berbanding pengambilan unit lain dalam polis diraja Malaysia. Pasukan elit Senoprak seringkali digerakkan dalam suatu kawasan yang memerlukan kepakaran bagi mengesan jejak dan berbagai operasi lain. Dikatakan juga, Senoprak lebih suka bergerak dengan berkaki ayam untuk memudahkan pergerakan mereka selain mengelakkan dari dikesan oleh musuh.
Selain kepakaran di hutan, Sonoprak juga diberi latihan Public Order Reserve Unit. Public Order Reserve Unit mempunyai arahan yang lebih khusus dan terperinci, di mana mereka dibenarkan menggunakan peluru hidup untuk menyuraikan ancaman yang bersifat lebih kritikal. Rakyat Malaysia sepatutnya berterima kasih dan berbangga dengan peranan penting yang dimainkan pasukan Sonoprak. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan Sonoprak? Dan kenapa pula mereka dikenali sebagai Sonoprak? Mungkin hanya sedikit dalam kalangan kita, terutamanya anak muda, yang mengenali sejarah perjuangan mereka. Hakikatnya, merekalah perjuangan yang tidak didendangkan, walaupun perjuangan mereka sangat penting untuk kemerdekaan negara. Sekian, terima kasih.